Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazul Nabiti Samsudin ingin menjelaskan rumusan kepada topik Al-Hakim. Pengertian kepada Al-Hakim dari segi bahasa iaitu isbatu syai' ala syai', yang bermaksud hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu. Manakala dari segi istilah pula, Kitabullah muta'alliqu bi'af'ali al-mukallifina iqtida'a atau takhyiran atau wada'an. Yang bermaksud, firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat tuntutan, memberi pemilihan atau bersifat wada'i, itu sebab, syarat dan penghalang. Kitab Allah dalam definisi tersebut ialah dalam semua bentuk dalil, baik daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Manakala bagi af'al mukallifi ialah perbuatan yang dilakukan oleh dewasa yang berakal sihat. Ini bererti hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Jika perbuatan haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya tidak termasuk dalam kategori hukum. Seperti bangkai, tidak ada hukum ke atasnya. Namun jika manusia memakan bangkai, maka hukumnya jatuh kepada haram. Untuk iqtida' pula ialah tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Tuntutan melakukan sesuatu seperti perintah ada dua, iaitu tegas dan tidak tegas. Yang mana tegas disebut sebagai ijab dan tidak tegas disebut sebagai nadab. Dan jika meninggalkan sesuatu juga mempunyai dua iaitu tegas dan tidak tegas. Yang mana jika tegas dinamakan tahrim dan tidak tegas dinamakan karaha. Selain daripada iqtida', ada juga yang bersifat takhir, yang mana kita boleh melakukan ataupun meninggalkan. 50% lah. Boleh meninggalkan boleh, melakukan pun boleh. Seterusnya kita beralih pula kepada pembahagian hukum. Pembahagian hukum ada dua, iaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi ialah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan ataupun meninggalkan. Ataupun manusia diberi pilihan untuk berbuat ataupun meninggalkan. Yang pertama, ijab. Ijab ialah tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dengan tuntutan yang tegas. Pada umumnya, kerana tuntutan itu keras, maka ada saksi yang juga keras pada orang yang meninggalkan. Contohnya, dalam surah An-Nur, wa'aqimus solata wa'atuz zakah, yang bermaksud dan dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, solat itu 5 waktu. Perintah solat menjadi tegas kerana jika sesiapa yang tidak solat akan diberikan ancaman. Contoh, sesiapa yang solat akan dimasukkan ke syurga, manakala yang tidak solat akan dimasukkan ke neraka. Nadab yang kedua, nadab. Nadab ialah tuntutan untuk berbuat dan namun tidak tegas. Contohnya, yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dalam ayat Al-Quran tadi, yang bermaksud hendaklah kamu menuliskannya itu menjadi kepada perintah. Namun, ayat sambungannya ialah yang bermaksud akan tetapi apabila sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Maka yang tadi kan menuliskannya itu menjadi kepada wajib, iaitu perintah. Namun ia berubah menjadi nadab kerana ayat yang Allah menyatakan jika ada sikap saling mempercayai, maka penulisan itu tidak penting. Maka untuk menuliskan itu tidak tegas, tidak wajib untuk menulisnya. Boleh nak tulis boleh, tak mau tulis pun boleh dalam bermuamalah. Yang ketiga iaitu tahrim, iaitu meninggalkan sesuatu dengan secara tegas. Contoh dalam ayat surah An'am yang bermaksud jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah. Di situ sangatlah terbukti bahawa larangan itu teramatlah tegas.
Manakala karahah ialah meninggalkan sesuatu secara tidak tegas. Contohnya yang bermaksud dalam hadis yang bermaksud perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Kiranya karahah ni dalam bahasa mudah ialah makruh lah. Yang mana benda tu kalau kita buat tak dosa tapi Allah tak suka. Contoh macam bercerai. Yang kelima iaitu ibahah. Ibahah bermaksud kita boleh memilih antara buat ataupun tidak. Contohnya dalam firman Allah yang bermaksud dan makan dan minumlah. Janganlah berlebih-lebihan. Contoh perintah makan dan minum, kita boleh pilih. Kita nak makan dan minum boleh, tak makan dan tak minum pun boleh. Contoh kepada harus. Okay. Hukum wada'i adalah firman Allah SWT yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik yang bersifat sebagai sebab, syarat atau penghalang, maka yang demikian ini disebut hukum wada'i. Sebagian ulama menambahkan hukum wada'i dengan hukum sah batal serta rukhsah dan azimah. Sebab ini bermaksud sebab adanya hukum tersebut. Contohnya dalam firman Allah yang bermaksud dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir. Sebab kenapa kita kena solat sebelum matahari tergelincir? Kerana jika matahari tergelincir maka habislah fardu zuhur. Syarat pula adalah sesuatu yang berada di luar hukum syarak, tetapi keberadaan hukum syarak bergantung kepadanya. Contohnya, ambil wuduk. Ambil wuduk bukannya wajib, tetapi untuk solat kita harus ada wuduk. Maka itulah yang dinamakan sebagai syarat. Mani' pula adalah sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum dan tidak ada sebab. Contohnya, suami dan isteri yang ingin mewarisi harta. Ada kisah yang suami ataupun isteri sanggup membunuh suaminya ataupun isterinya demi mendapatkan harta. Namun dengan adanya hukumannya, jika mereka melakukan demikian, harta mereka tidak akan dapat kepada mereka. Yang keempat, sihah dan batil, dan yang kelima, azimat dan rukhsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang perbahasan yang pertama bagi tajuk mahkum fihi. Mahkum fihi ialah perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah atau seruan. Nama lain bagi mahkum fihi ialah mahkum bih. Syarat mahkum fih ada dua, iaitu yang pertama, mukallaf mengetahui perbuatan yang akan dilakukan sehingga boleh dibayangkan tujuan dan niat dan dapat dilaksanakan seperti yang dituntut. Contohnya, seseorang memeluk Islam dan tidak mengetahui kewajipan solat, maka tidak harus menggantinya. Yang kedua ialah perbuatan tersebut harus berada dalam kemampuan mukallaf, sama ada dilaksanakan atau ditinggalkan. Syarat-syarat di bawahnya ialah tidak sah tuntutan yang mustahil untuk dilakukan atau ditinggalkan. Seterusnya, tidak sah tuntutan dengan apa sahaja yang tidak termasuk dalam keinginan manusia. Syarat yang seterusnya ialah tidak sah tuntutan perkara yang berhubung dengan fitrah manusia. Syarat yang terakhir ialah tercapainya syarat taklif tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang berat. Perbuatan-perbuatan yang berat ada tiga, iaitu yang pertama, kesulitan yang tidak biasa dalam perbuatan kerana sebab keadaan pada mukallaf. Dibolehkan si mukallaf meninggalkan perkara wajib dan melakukan perkara yang dilarang supaya jauh dari kesulitan. Contohnya, puasa bagi orang yang sakit. Sekiranya dia berpuasa, boleh menyebabkan dirinya binasa,
maka dibolehkan untuknya tidak berpuasa. Perbuatan yang berat yang kedua ialah kesulitan yang tidak biasa tetapi keharusan dalam melakukannya. Contohnya ialah jihad, kerana ia menjadikan keharusan untuk melindungi negara dari serangan musuh. Yang ketiga ialah kesulitan yang tidak biasa muncul dari zat perbuatan itu sendiri, tetapi muncul kerana mukallaf itu sendiri yang melakukan perkara yang tidak diseru oleh syariat. Perbuatan jenis ini adalah tidak dibenarkan. Contohnya ialah berpuasa sepanjang tahun tanpa selingan atau enggan bernikah. Seterusnya, saya akan menyambung perbahasan yang kedua dalam mahkum fi, iaitu perbuatan mukallaf yang berkaitan hukum syar'i. Yang pertama, kemaslahatan umum. Melaksanakannya adalah hak Allah. Yang kedua, kemaslahatan khusus. Melaksanakannya adalah hak hamba. Perbuatan mukallaf dapat dibahagi kepada 4 jenis hak, iaitu hak yang pertama, hak Allah semata-mata hak Allah, berkaitan kepentingan dan kebaikan umum tanpa kecuali. Seseorang itu tidak dibenarkan memutuskan perkara yang diturunkan tentangnya atau yang dikeluarkan ke atasnya. Perkara-perkara yang melibatkan hak Allah yang murni ialah yang pertama dalam ibadah mahdoh. Contohnya iman dan rukun Islam yang 5. Yang kedua adalah ibadah yang memberi makna, iaitu pemberian, seperti zakat fitrah. Dan yang ketiga pula ialah cukai tanah. Dan yang keempat adalah hasil bumi, cukai kepada hasil-hasil bumi, iaitu zakat harta. Yang kelima, hukuman yang sempurna. Bukan maksud yang lain selain daripada hukuman, seperti hudud. Yang keenam adalah hukuman qasirah, iaitu haram pembunuh dalam mewarisi harta pusaka. Dan yang ketujuh adalah hukuman dalam ibadat, iaitu kafarah. Dan yang ke-8, hak pada Allah sendiri. Dia tak berkait dengan tanggungan untuk orang mukallaf. Jenis yang kedua pula ialah hak hamba. Hak hamba ialah berkaitan dengan kepentingan peribadi, iaitu contohnya ganti rugi harta orang yang dirosakkan, hak pemilikan, hak pemanfaatan, hak sendiri. Hak ini boleh digugurkan oleh pemiliknya. Jenis hak yang ketiga ialah padanya ada kedua-dua hak, tetapi hak Allah yang lebih dominan. Contohnya, hukuman kesalahan bagi qazaf. Qazaf ialah kesalahan untuk orang yang menuduh orang yang melakukan zina. Dari sudut kemaslahatan dan kehormatan, ia termasuk hak Allah. Dari sudut menghilangkan malu dari orang yang dituduh, itu termasuk hak peribadi hamba. Dalam kedua-dua hak itu, hak Allah lebih dominan dalam masalah ini. Hak yang keempat pula ialah padanya ada dua-dua hak, tetapi hak hamba lebih dominan. Contohnya masalah kisas. Hak Allah dalam kisas tersebut berkaitan dengan pemeliharaan, keamanan dan penghormatan bagi darah yang tidak halal dibunuh. Sedangkan hak hamba menjaga kemaslahatan ahli waris yang terbunuh.
Oleh kerana pelaksanaan qisas itu sepenuhnya diserahkan kepada ahli waris, maka mereka berhak untuk menggugurkan hukuman tersebut. Ia menunjukkan hak hamba lebih dominan dalam masalah ini. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang mahkum alaih. Apakah itu mahkum alaih? Mahkum alaih ialah mukallaf ataupun hukum Allah berkait dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf digelar sebagai mahkum alaih kerana dialah yang ditaklifkan hukum syarak. Okey. Untuk membolehkan seseorang mukallaf itu ditaklifkan, dia hendaklah memenuhi 2 syarat. Yang pertama, mampu memahami dalil atau melalui perantaraan orang lain. Hal ini kerana orang yang tak mampu memahami dalil taklif tidak mampu mematuhi apa yang ditaklifkan. Okey, oleh itu orang gila, kanak-kanak, orang yang tidur, lupa dan mabuk tidak dikenakan taklif. Kenapa mereka yang dalam keadaan begini tak mampu untuk memahami dalil taklif? Baiklah, syarat yang kedua adalah mukallaf hendaklah mempunyai keahlian ataupun kelayakan untuk dibebani dan kelayakan membuat pilihan, melaksanakan apa yang ditaklifkan terhadapnya atau tak dengan keredaan dia. Okay, jadi contohnya orang yang dipaksa menjadi kufur kan, ia tak akan dikenakan dosa atau taklif kerana dia melakukannya tanpa keredaannya dan melakukannya untuk demi keselamatan dirinya. Seterusnya, bahagian ahliyah. Ulama membahagikan keahlian atau ahliyah ini kepada 2 bahagian. Yang pertama, ahliyatul wujub dan yang kedua, ahliyatul adab. Okey, ahliyah al-wujub ataupun keahlian wajib ialah kelayakan manusia untuk menerima hak-hak dan kewajipan-kewajipan. Ulama fiqh mengatakan keahlian wajib ini adalah tanggungjawab ataupun zimmah. Okey, seterusnya bahagian keahlian al-wujub ataupun keahlian wajib tadi boleh dibahagikan pula kepada 2. Yang pertama, keahlian wajib naqisah iaitu kurang, dan keahlian wajib kamilah iaitu sempurna. Pertama, keahlian wajib nakisah. Okey, keahlian wajib nakisah ini adalah kelayakan untuk menerima hak-hak sahaja tanpa sebarang kewajipan ke atasnya dengan syarat ia dilahirkan dalam keadaan yang hidup. Contohnya, janin ataupun anak yang berada dalam perut ibu berhak menerima hak-hak yang tidak memerlukan qabul. Contohnya seperti pusaka dan wasiat. Manakala hak yang memerlukan qabul seperti jual beli, mereka yang tergolong dalam keahlian wujud nakisah ini tak berhak menerimanya. Yang kedua adalah keahlian wajib kamilah, ataupun yang sempurna, kelayakan menerima hak-hak dan memikul kewajipan. Keahlian wajib kamilah ni yang sempurna bermula daripada apabila seorang Muslim itu dilahirkan sehinggalah dia menjadi memayis. Pada tempoh dalam keadaan ini, wali bolehlah melaksanakan kewajipan tertentu sebagai wakil, contohnya seperti mengeluarkan zakat. Bahagian ahliyah yang kedua adalah ahliyatu al-adab. Iaitu kelayakan mukallaf untuk lahir daripadanya ucapan dan perbuatan yang diambil kira oleh syarak dan adanya hukum. Contohnya, mukallaf yang mengerjakan solat dan ataupun kewajipan yang lain, maka perbuatannya itu dikira sah pada syarak dan gugur tanggungjawab ataupun kewajipan. Baiklah, seterusnya bahagian keahlian al-adab ini pula dapat dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, tiada atau hilang keahlian al-adab sama sekali. Yang kedua, mempunyai keahlian al-adab yang kurang. Dan yang ketiga, mempunyai keahlian al-adab yang sempurna. Yang pertama, tidak ada atau hilang keahlian al-adab sama sekali. Jadi golongan yang tergolong dalam jenis ini adalah contohnya manusia sewaktu kanak-kanak dan orang gila sewaktu gila.
Okay, kedua-dua golongan ini tak ada akal dan tidak ada keahlian al-adab sama sekali. Kerana apa? Segala perkataan ataupun perbuatan yang lahir daripada mereka ini tak ada hukum. Begitu juga akad dan perbuatannya dikira batal. Jadi seandainya kedua-dua golongan ini melakukan kerosakan seperti yang melibatkan jiwa ataupun harta orang lain, maka ia hanya boleh dikenakan denda ataupun ganti rugi sahaja, bukannya hukuman ke atas mereka. Sebab apa? Sebab mereka ini tak mempunyai akal dan tak dikira sengaja. Yang kedua, mempunyai keahlian al-adab yang kurang. Jadi golongan yang tergolong dalam jenis ini ialah kanak-kanak memayis sehingga sebelum balik dan orang yang lemah akalnya. Jadi golongan ini akalnya tak cacat dan tak hilang. Oleh itu mereka masih tergolong dalam keahlian al-adab yang kurang. Baiklah, contohnya tindakan yang semata-mata membawa faedah pada dirinya. Contohnya menerima sedekah. Tindakan ini dikira sah walaupun tanpa izin walinya. Yang ketiga, mempunyai keahlian al-adab yang sempurna. Jadi golongan ini adalah golongan yang baligh dan sempurna akalnya. Oleh itu, keahlian al-adab yang sempurna terbentuk apabila seseorang itu telah baligh dan dalam keadaan akal yang sempurna. Wallahu a'lam.